Hari ini kan dia sangat malar hijau, evergreen orang kata lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee ni kan. Itulah dia, itu membuatkan saya rasa saya hari ini mungkin kita semua harus bercadang dan cari idea untuk kita bersama dengan keluarga kita tengok satu demi satu filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni. Kalau lagu tadi ialah Joget Si Pinang Muda, lagu itu dinyanyikan oleh Tan Sri sendiri bersama dengan Norma Dia. Lagu itu lagu dalam filem Anakku Sazali pada tahun 1956 dan menerusi filem itu juga Tan Sri memenangi pelakon lelaki terbaik dalam festival filem Asia yang keempat di Tokyo. Hebat kan? Sangat hebat. Sampai sekarang terbaik sentiasa. Filem tu sampai sekarang kalau ditayangkan di TV mesti orang akan tengok. Ya, betul. Hebat. Dan walaupun lapisan demi lapisan generasi yang ada, tapi terus mencintai karya-karya yang dihasilkan sebab dia sangat bersahaja, dia kena dengan masyarakat. Dan kalau anda tadi nampak kelibat seseorang bersama kami, nanti kita akan bersama dengan beliau. Okey, boleh tak kejap lagi? Kejap lagi kita simpan dulu ke mana ni? Boleh. Boleh terus Kita teruslah perkenalkan tetamu yang cukup istimewa pada hari ini. Tapi sebelum itu, surprise. Kita buat kelima kejutan. Kita akan saksikan terlebih dahulu bingkisan nilai keluarga Malaysia dalam filem Tan Sri P. Ramlee untuk mengetahui bagaimana karya agung P. Ramlee sentiasa relevan dengan kehidupan masa kini bersama Abuya Kamal yang merupakan pengkaji pemikiran P. Ramlee. Kita saksikan. Silakan. Di mana kan ku cari ganti serupa denganmu, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Saya melihat karya P. Ramlee ini boleh kata hampir kesemuanya memang relevan sampai hari ini. Sebab apa? Saya tengok apa yang dicakap tu banyak berlaku. Sebab apa berlaku? Mungkin dulu dia ni ada berdamping dengan seorang wali Allah. Siapa wali Allah itu? Dia adalah Syekh Abdullah Fahim, Pak Lah punya datuk, yang mana tarikh kemerdekaan Tanah Melayu ni diberi oleh Syekh Abdullah Fahim 31 Ogos 1957. Yang mana dulu nak terima mereka, Tunku Abdul Rahman pergi berjumpa dengan Syekh Abdullah Fahim. Jadi minta tarikh yang sesuai. Ini dari segi ilmu falak. Yang mana Syekh Abdullah Fahim ni adalah guru kepada P. Ramlee. Yang mana saya pun ada highlightkan dalam buku saya. Syekh Abdullah Fahim ni merupakan guru pada P. Ramlee. Jadi bila dia menggambarkan benda tu, kita tengok sekarang ni karya-karya tu valid. Dia bercakap tentang ekonomi lah, contoh macam mana orang dah kaya sikit enjoy, lepas tu jatuh bisnes. Dia dah gambarkan dalam filem dia. Lagi seorang pemimpin yang rasa dia naik tiba-tiba dia buat khianat pada rakyat dia pun telah digambarkan dalam P. Ramlee punya karya. Jadi hari ni bila kita tengok dia bercakap menyentuh dari segi hati penonton. Kepentingan sendiri tidak diingini, bahagia kekasih saja yang diharapkan. Sekarang ni apa yang kita lihat, Malaysia ni masyarakat majmuk, yang mana kita tahu dalam ni ada orang Melayu, ada Cina, ada India. Yang mana sekarang ni Perdana Menteri kita bawa pun tentang keluarga Malaysia. Jadi sebenarnya boleh ambil karya P. Ramlee ni untuk mengharmonikan lagi keadaan. Sebab apa? Sebab kita lihat P. Ramlee bila dia buat filem, dia akan ada orang India, dia akan ada orang Cina, dia akan ada orang Melayu. Contoh yang paling kita selalu tengok, apek yang memungut hutang, ayah yang pakai ceti tu pungut hutang, orang Melayu yang kata tuan tanah Kedaung pungut hutang. Jadi sekarang kita baru lepas pandemik. Yang mana orang banyak jatuh dalam perniagaan, orang banyak hilang dalam mata pencarian. Jadi kita tengok macam mana orang susah nak bangun balik. Sebenarnya benda ni kalau kita tidak tackle, kerajaan tidak tackle, dia akan menjadi satu budaya yang tidak sihat. Macam P. Ramlee pun dah cerita, orang susah nanti kan kerja nak mengompak, yang menyamun, nak samun kedai emas, Samseng, Komeng, semua nak besar. Semua nak jadi taiko. Jadi bila jadi macam tu, kita akan mewujudkan satu rantaian yang tidak harmoni sebenarnya. Dalam rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Yang mana tiga bangsa ni, bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa India, mereka ni semua ada agama. Yang mana kita tahu tiga agama ni, semua agama mengajar tentang kebaikan.
Bila semua orang cerita tentang kebaikan, maka akan lahir kebaikan-kebaikan. Sekarang ni banyak orang exploit nilai agama. Yang mana P. Ramlee ni kalau kita tengok, dia buat mencerminkan dakwah dari segi balik tabir. Dia tidak mempermain-mainkan soal agama. Dia tidak mempermainkan soal Melayu. Dan dia tidak pernah nak memainkan soal ekonomi. Dia tak suka benda ni. Di mana kan ku cari ganti serupa denganmu. Jadi itu dia kehebatan pemikiran seniman Tan Sri P. Ramlee. Ya, ini buku yang dihasil oleh Abu Yakmal, di mana saya suka kata-kata yang ditulis di sebaliknya, mana bila roh menyanyi, hati telah berkata. Bila nafas juga telah menyanyi, hati juga akan yang menerima. Di mana ada bangsa Melayu, di situ ada peminat P. Ramlee. Pastinya. Ya, betul. Sampai sekarang masih lagi terngiang-ngiang. Ya. Malah generasi muda pun dah boleh hafal dengan lagu-lagunya lah. Ya. Banyak lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee dinyanyikan kembali dan dapat hit. Di mana kan ku cari ganti, dah banyak lagi. Bukan saja lagu, malah dialog-dialog yang dilontarkan dalam tersebut. Dan hari ini kita sangat berbesar hati untuk kita merungkai pemikiran Tan Sri ini bersama dengan cucunya sendiri yang sudah datang ke Selamat Pagi Malaysia. Kita bersama dengan Najwa hari ini. Assalamualaikum, selamat datang Selamat Pagi Malaysia. Salam, terima kasih. Okey, apabila kita ni sebagai orang luar meminati karya-karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Atuk kan, kita cuma mampu untuk melihat macam wow, seronoknya menjadi sebahagian daripada keluarga Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Okey, apapun, pertama sekali apa yang saya nak tanya dengan Najwa ialah apa rasanya dan mungkin kelebihan dan juga cabaran, tekanan yang ada bila mengalirnya darah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dalam diri anda. Okey, apa rasanya? Saya tidak berpeluang berada sewaktu beliau ada. Saya selepas beberapa belas tahun tu baru saya ada. Jadi perasaan saya sebenarnya sama dengan semua. Sama dengan perasaan akak, abang juga kan. Sebab saya pun peminat setia juga. Walaupun beliau adalah atuk saya. Dan kalau dari segi tekanan ke apa tu, benda tu sebenarnya dah lali dalam hidup saya. Sebab saya daripada kecil, saya bukan bahagian bapa saja yang berada dalam seni. Mak saya pun berada dalam industri seni juga. Jadi saya memang dah membesar dengan benda ini. Dan memang benda ini pun pernah diusahakan oleh arwah atuk juga. Jadi benda tu sebenarnya biasa. Cuma bila kita dah meningkat umur ni, orang dah mula banding-bandingkan. Macam, atuk bagus, kenapa ni? Saya tidak mewarisi semua bakatnya. Mungkin, saya hanya dapat sebahagian saja. Sebahagian lagi mungkin dekat kakak saya ataupun mungkin dekat adik-adik yang lain. Najwa selain daripada menyanyi, juga berlakon. Jadi seawal umur berapa Najwa mula meminati bidang nyanyian ini, dan juga adakah pada awal-awal tu Najwa menyanyikan lagu Tan Sri? Okey, saya berada dalam industri seni, dalam lakonan ni memang daripada kecil. Kalau mak saya cerita tu, daripada umur saya 6 bulan. 6 bulan buat cerita filem Hantu Siang. Ke Kepala Angin je tu. Dulu-dulu punya cerita kan. 90-an tu. Baby-baby gitu kan. Lepas tu, kalau dalam nyanyian pula, seawal umur saya sekolah rendah. Sebab saya suka dengar lagu. Jadi mak saya pun selalu cerita pasal P. Ramlee. P. Ramlee tu atuk ini. Tengok je lah. Tapi lagu-lagu dia adalah sebenarnya lagu yang semua peringkat umur pun boleh nyanyi. Saya kecil pun bila saya nyanyi, saya sukalah lagu bunyi gitar ni. Saya suka buat lagu tu macam menghiburkan dan senang untuk kita ikut. Jadi saya bunyi gitar, getaran jiwa. Saya suka daripada kecil lagi. Jadi itu dia. Dalam masa yang sama juga tekanan tu lebih kepada Najwa disebabkan Najwa sendiri yang memang nampak dalam industri itu. Yang saya berada di depan. Kakak saya belakang tabir. Ramai yang tak tahu pasal ni. Jadi tekanan tu lebihlah sebab orang memerhati je Najwa di mana-mana. Tekan tu. Tapi Najwa, ketika Najwa menyanyi, saya dapat perhatikan Najwa lontaran vokal lebih macam besar. Kalau kita dengar orang biasa lebih besar kan. Dan genre-genrenya Najwa pernah juga menyanyi lagu rancak dan sebagainya. Dan saya difahamkan sebelum ini Najwa belajar klasikal. Jadi
daripada klasikal pergi ke lagu rancak, lagu ballad. Di mana identiti Najwa bawa? Adakah nak bawa nama Tan Sri P. Ramlee itu sebagai salah satu identiti? Kerana kita dengar, kita cam, ini suara Tan Sri. Macam saya, Tan Sri P. Ramlee itu sendiri, itu kira bonus dalam saya dan juga family. Tapi saya nak orang kenali saya atas saya sendiri. Macam tu juga. Macam mana saya nak orang kenal saya kena belajar. Sebab itu daripada umur saya 7 tahun, mak saya tengok saya suka menyanyi, mak saya hantar saya kelas klasikom dengan Cikgu Siti ajar. Saya belajar. Sebab kenapa? Sebab saya suka lagu-lagu yang slow, lagu-lagu ballad. Jadi saya belajar situ. Tapi lagu tradisional itu tidaklah pandai sangat, cuma boleh. Kan? Jadi, dan satunya lagi, bila selepas itu saya masuk kelas teater. Sebab itu saya ni jenis nyanyi, jenis sebutan, sebutir. Dan lebih berekspresi. Salah satu bila kita teater, dia ada soul. Dia ada soul. Saya suka bila buat macam buat sesuatu orang boleh rasa, buat sesuatu orang boleh meremang. Itu baru kepuasan kita sebagai yalah pelakon, kita sebagai penyanyi. Wow, okey, baik, itulah kita cerita tentang latar belakangnya dan inilah dia cucu kepada Tan Sri P. Ramlee bersama kita pada waktu ini. Dan kita juga tak kenalan bersama dengan seorang lagi penulis buku musika, iaitu Saudara Azhar Muhammad Said yang berada jauh di Singapura. Bukannya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Jadi buku musika ini adalah buku yang menceritakan tentang koleksi lagu-lagu klasik Melayu 1940-an. Jadi macam mana Cik Azlan melihat keunikan lagu-lagu yang dihasilkan oleh Tan Sri ini? Sebenarnya 148 lagu Tan Sri diangkat sebagai warisan, lagu warisan kebangsaan Tan Sri. Macam mana keunikan ini sampai sekarang kita boleh dengar dan juga kita boleh minat dengan lagu ini? Lagu seperti lagu Tunggu Sekejap, bagi saya adalah sebuah lagu yang ahead of its time. Di mana struktur sebuah muzik itu yang dikarang oleh Tan Sri itu terlalu moden pada zaman beliau. Even saya sebagai seorang pemuzik yang amateur dalam jazz, bila saya pada mula saya nak cari chord itu, saya dapati suka bagi saya, chord apa dia main ni? It's like Tunggu Sekejap. It's like ahead of its time. And susah sampai sekarang lagu-lagu P. Ramlee itu seperti Getaran Jiwa, lagu beliau adalah daripada unsur-unsur Latin dan jazz, dan amat diminati bukan saja di Malaysia atau di Singapura, tapi juga di orang-orang di Jepun juga. Apabila saya melawat ke Jepun, ada beberapa sahabat di sana, diorang memang kolek lagu-lagu P. Ramlee. Dan diorang amat suka dengan lagu-lagu P. Ramlee. Baik, bila menyebut tentang lagu Tunggu Sekejap tadi tu, Madi boleh kita sebut sebagai ni chord apa macam seolah-olah macam satu genius dalam muzik tu sendiri yang memang kita tak dapat nak tertangkap ia boleh sampai ke tahap itu. Boleh kita sebut sebegitu, Encik Azlan? Ya, betul. Sebab kalau kita nak bandingkan bila era masuk zaman pop lagu tiga chord, macam senanglah kita nak cari lagu tu. Tapi bila P. Ramlee tu, bila kita nak main tu, chord apa dia main? Jadi bila orang yang pakar dalam memang pro dalam muzik, memanglah bagi orang itu sebuah struktur muzik yang begitu ahead of its time. Jadi adakah pandangan Cik Azlan sendiri, adakah keunikan lagu ciptaan Tan Sri ini disebabkan oleh mungkin pada waktu itu Tan Sri sendiri lahir pada zaman penjajahan, zaman perang dan sebagainya, kerana influence kita dengan Jepun pada waktu itu, dengan British lagi, dan juga lebih terbukanya kita dengan budaya luar pada ketika itu menyebabkan ada satu jiwa yang bercampur dan akhirnya mencipta keunikan itu? Ya, sebab apa yang saya tulis dalam buku musik itu, Singapura pada itu adalah part of British colony. Jadi apa-apa yang ada entertainment scene daripada barat akan dibawa masuk ke Singapura, dan Singapura pula ada beberapa tempat untuk pusat hiburan untuk menghibur-hiburkan officer-officer British. Jadi pemuzik-muzik pada zaman itu juga harus influence pada lagu-lagu Latin, jazz semua.
Ya, baik. Dan masa yang sama juga melihat daripada karya-karya muzik-muzik yang dihasilkan oleh Tan Sri P. Ramlee, kalau kita melihat usaha-usaha yang dibuat tidaklah terlalu ditekankan. Contohnya macam lagu-lagu lama yang mungkin semakin lupus dan tidak diingati, ia perlukan satu usaha untuk memastikan ia kekal berzaman-zaman. Tetapi tidak untuk Tan Sri P. Ramlee, kerana tanpa sengaja pun lagu itu akan terus dimainkan walaupun tanpa dipaksa sebab ia sangat mudah untuk ditangkap. Ya. Jadi apa pandangan Cik Azhar sendiri melihat kepada karya-karya yang dihasilkan memang sesuai dan sangat relevan walaupun zaman berganti zaman? Mungkin salah satu sebabnya mungkin entah. Cikgu Yusno pernah memberitahu saya. Ya. Apabila Cikgu Yusno berada di rumah Tan Sri P. Ramlee di Cedar Road, Singapura, waktu dia bersembang-sembang di sana. Dan waktu itu bila P. Ramlee sedang mengarang lagu, kadang-kadang itu dia ada mind block. Dia tak dapat nak tersangkut dalam mengulang lagu. Jadi Cikgu Yusno memperhatikan apa yang dia sedang buat. Jadi dia berhenti sekejap dan dia berdoa. Dan beberapa minit kemudian baru dia lancar balik untuk mengubah lagu. Jadi bagi saya setiap karya yang diusahakan oleh Tan Sri P. Ramlee selalu diiringi dengan doa-doa. Jadi mungkin itu sebabnya dia lagu dia itu cuma ada betul melekat di jiwa kita sampailah hari ini. Ya. Terima kasih banyak kepada Encik Azlan Muhammad Said, iaitu penulis buku musika yang merupakan satu buku yang dihasilkan untuk mengkaji lagu-lagu 1940-an, lagu-lagu Melayu klasik, termasuklah lagu-lagu yang dihasilkan oleh Tan Sri P. Ramlee. Baiklah, ada satu bingkisan khas kami sediakan untuk anda. Ini berkaitan dengan hasil-hasil hasil karya yang dihasilkan oleh Tan Sri dan juga fakta menarik mengenai Tan Sri. Silakan. Cari ganti serupa denganmu, tak sanggup ku berpisah dan berhati patah, hidup gelisah. Okay, antara saya boleh kongsikanlah kemungkinan kalau kita tengok dalam filem Masa-Masa Manis, babak Cikgu Syahri, pada hakikatnya P. Ramlee ni memang seorang guru. Di sekolah Hulu Kelang tersebut P. Ramlee telah mengajar. Tujuan P. Ramlee mengajar itu adalah untuk memberikan bangsa dia, budak Melayu, anak-anak Melayu ni dapat belajar bahasa Jepun. P. Ramlee mendapat sijil daripada Kedutaan Jepun di Malaysia untuk mengajar bahasa Jepun, dan P. Ramlee mahir dan fasih bahasa Jepun. Sebenarnya di Pustaka Peringatan P. Ramlee ini, rumah ini adalah rumah terakhir. Rumah terakhir maksudnya bukanlah rumah yang P. Ramlee berkarya ketika dia berkarya di filem Merdeka Studio. Masa itu P. Ramlee tinggal di Jalan Dedap, di kawasan ini juga. Setelah P. Ramlee berhenti daripada tamat kontrak daripada Merdeka Studio, dan beliau berpindah di rumah ini, di pustaka yang sekarang ni lah. Dan pustaka ni sebenarnya kita dah ubah suai menjadi satu galeri. Dan satu lagi saya boleh cerita lagi mengenai alat muzik. Kalau kita lihat P. Ramlee kalau pegang alat muzik, kita tengok memang real. P. Ramlee memang boleh main. Sebenarnya P. Ramlee tidak boleh meniup saksofon. Cari ganti serupa denganmu. Di mana kan ku cari ganti? Ya, lagu ni waktu saya tingkatan 4 dulu, lagu choir saya tau. Oh, choir lagu ni. Choir, nampak tu. Tapi walaupun memori yang ditinggalkan, karya-karya yang dihasilkan sememangnya akan terus tersemat dalam kita semua, setiap hati keluarga Malaysia. Dan yang paling penting adalah untuk sama-sama kita mengiktiraf dengan cara mengenali lagi Tan Sri P. Ramlee, bukan saja dengan lagu-lagunya saja, filem-filem saja, tapi kalau boleh pergi ke tempat-tempat. Contohnya tadi di Pustaka Peringatan P. Ramlee di Setapak, difahamkan dah cantik sekarang. Dah cantik dah. Apa inisiatif Najwa untuk mengekalkan
Orang kata harta Ada yang cukup perubahan bernilai tu. dibuat ke gitu? Dekat sana banyak perubahan yang dibuat oleh pihak pustaka dan saya pun ada juga berkolaborasi di mana saya ada buat mural. Saya panggil sahabat saya Soya pelukis ni untuk buat mural waktu dia muda, waktu dia dengan Saloma, beliau dengan Saloma, filem-filem macam contoh Alibaba kan. Itu. Ini muralnya. Ini mural ni baru saja, baru dilukis. Baru saja. Dan difahamkan juga mana latar di dalam kawasan rumah itu pun diubah mengikut asalnya. Diubah mengikut struktur asal. Waktu awal-awal dulu, waktu Puan Dasila dia nak buat perubahan tu, dia adalah cerita dekat saya, kita tengah mencari balik dia punya plan asal, tanya dekat jiran-jiran. Sebab pada saya kalau kita buat balik kepada yang asal tu baru kita dah boleh rasa real. Walaupun situ dah jadi pustaka, dah jadi macam museum kan, tapi kita masuk rumah beliau. Tapi jiran-jirannya masih ada lagi sini? Masih ada, mungkin dah keturunannya. Cuma sekarang Najwa, bila kita lihat zaman sekarang ramai peminat Tan Sri. Salah seorang tadi peminat, kita juga ada Fairuz Misran. Memang sebiji sama macam mana Najwa melihat apabila melihat bakat-bakat ini. Saya rasa bersyukur sangat sebab apa saja yang dibuat oleh beliau masih lagi orang mengikuti dan ada peminat-peminat yang betul-betul suka sampai nak jadi macam dia. Saya sebenarnya tak kisah, saya bersyukur sangat sebab ramai. Yelah, dia satu figura yang besar kan, satu ikon yang besar. Jadi saya suka sebab orang-orang yang minat tu pun bukan umur-umur, semua lapisan umur yang suka. Betul. Hebatnya sampai sekarang konten-konten filem Tan Sri masuk ke TikTok juga ni. Tahu tak apa kan. So dia merentas zaman. Merentas zaman pastinya. Dan jangan lupa untuk terus memberi sokongan dan sembari dengan 49 tahun pemegang Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, jangan lupa untuk pergi ke contohnya tadi Pustaka Peringatan P. Ramlee di Jalan Dedak di Setapak, dan di Fahrenheit sendiri ada galeri P. Ramlee yang dilanjutkan masanya. Maknanya sebelum sampai April saja, tapi sampai Julai nanti boleh pergi beramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak Najwa berkongsi juga kepada kita perasaan menjadi cucu kepada dan juga membawa nama Tan Sri itu sendiri. Terima kasih banyak Najwa. Proses untuk terus mengekalkan harta yang hebat itu cukup orang kata akan berterusan. Dan juga kepada anda semua, jangan lupa malam ini bicara khas yang mana kita akan berkongsi kepada anda semua bagaimana untuk menangani krisis sekuriti makanan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Pertanian dan juga Industri Makanan, kepada anda semua pada malam ini pada pukul 9 malam. Sampai kita bertemu lagi dalam siaran Sahabat Malaysia. Saya Hani Hamid. Saya Ridwan Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kau pergi